Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah Ta'ala Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kurniaan nikmat serta rahmatnya. Pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita berikan, yang kita serahkan. Tawakalnya kita kepada Allah. Mudah-mudahan para penonton semua dalam keadaan sihat, selamat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda dan mereka yang sentiasa merindui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyempurnakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sentiasa dalam keadaan keberkatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin rahimakumullah. Pejam pelik kita dah masuk 14 Rajab. Pada hari yang saya buat recording ni 14 Rajab. Mudah-mudahan kita dah masuk bulan-bulan Rajab ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kebaikan, memberikan kita persediaan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan sambung daripada kitab Intisari Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali yang telah pun diringkaskan oleh Syed Hawa rahimahumullah dalam penyucian jiwa. Jadi dalam minggu ini kita akan bersambung menerusi wazifah yang ketujuh. Jadi wazifah yang kelima telah pun saya terangkan berkenaan bila mana kita nak serahkan sedekah tersebut, biarlah sedekah itu tidak merosakkan amalan kita. Dan yang keenam pula, kita berikan sesuatu nilai, memang tinggi nilainya, tetapi kita anggaplah nilai itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu rendah. Supaya apa? Supaya kita tidak rasa sifat riak, ujub ataupun takabur dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para hadirin yang saya hormati, wazifah yang ketujuh pada hari ini yang akan saya terangkan berkenaan pemberian zakat ataupun penunaian keluaran zakat ni. Perkara yang ketujuh, bila kita memilih harta, biarlah pilihan harta yang terbaik. Jadi bagi mereka yang mempunyai kitab, bolehlah muka surat 61 ya. Baik. Jadi memilih harta yang terbaik. Memilih harta yang terbaik ini merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila nak memberikan sesuatu, dia akan berikan yang terbaik, nilai yang terbaik, pemberian yang terbaik. Maksudnya fizikal benda tersebut benda yang baik. Namun apa yang berlaku dengan diri kita ni, kita selalunya berikan perkara ataupun benda yang kita dah tak nak, ataupun benda tu mungkin 50-50 lah, baru kita berikan kepada seseorang. Namun itu bukanlah tak baik. Tapi kalau kita nak bagi, biarlah percentage pemberian tu, barang tu nilainya boleh lagi digunakan dengan mana kita berikan kepada pemberi tu, taklah pemberi tu sampai nak kena repair dan sebagainya ya. Jadi beri yang terbaik. Okay, atau nak berikan pakaian, berikan pakaian yang terbaik. Nak berikan sesuatu benda, berilah benda yang terbaik. Jadi dalam wazifah yang ketujuh ni, memilih harta yang terbaik, yang paling dicintai dan paling halal. Jadi benda yang kita cintai, contohnya baju yang kita sayang, kita tak pakai tapi kita sayang nak berikan, mungkin daripada sudut yang kita nak berikan tu kita sayang, kita boleh berikan. Sebab kita sayang benda tu dan dia masih lagi kualiti yang terbaik. Dan pakaian tu mestilah pakaian yang halal, bukanlah yang yang mencuri. Walaupun penerima tak tanya pun adakah benda ni halal ataupun haram, tapi kita sebagai pemberi sebaik-baiknya kalau dalam bentuk ibadah, buatlah yang terbaik, iaitu halalan tayyiban. Jadi bila mana kita lihat kat sini, kenapa? Kerana Allah Maha Baik, tidak menerima kecuali yang baik. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, dia ni baik. Sebab tu dalam Al-Quran, Allah ni mutatahhirin, dia suka kepada orang yang mutatahhirin, yang suci, yang bersih. Allah tu jamil, Allah tu cantik, suka kepada kecantikan. Jadi dalam sudut pemberian juga Allah nak yang terbaik. Kalau kita dapat berikan yang terbaik, itu yang sebaiknya.
Itu yang sebaiknya. Maka bila harta yang dikeluarkan berasal dari barang syubhah, apa tu syubhah? Dia boleh bawa kepada elemen halal dan dia boleh bawa kepada elemen haram. Ini syubhah, dia tengah-tengah. Jadi perkara syubhah ni kalau boleh kita elakkan, supaya bila mana kita memberi, jangan sampai penerima tu ada prasangka yang ini halal ke ataupun haram, ataupun perkara ni boleh bawa kepada arah mana. Jadi kita berikan supaya perkara tu tidak mendatangkan syubhah. Syubhah kepada penerimanya datangkan syubhah. Jadi bila harta yang dikeluarkan berasal dari barang syubhah yang boleh jadi bukan miliknya, bukan milik dia, milik siapa? Pemilik tu, maka tidak kena sasaran tersebut. Jadi kalau sekiranya itu bukan hak kita, kita jangan bagi. Mungkin tu hak si pemilik yang asal, dia cuma berikan kita pinjam, untuk seketika dan sebagainya, ataupun dia terlupa. Jadi kita dah gunakan barangan tersebut dan seolah-olahnya kita dah menganggap, oh ini kepunyaan saya, mungkin dia bagi kat saya. Ini syubhah. Jadi nak kena tanya dengan pemilik tu semula supaya dia claim ataupun dia memberikan penerangan, oh ini memang saya dah hadiahkan untuk anda. Jadi bila mana dia dah menghadiahkan kepada kita, kita bolehlah buat apa yang kita inginkan. Kita nak sedekah ke, kita nak wakaf ke, terpulang kepada pemberi tersebut selepas mendapat claim daripada siapa? Yang asal punya harta tu. Baik. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abban dari Anas bin Malik disebutkan, tuba li 'abdin anfaqa min malin iktasabahu min ghairi ma'siyah. Berbahagialah, tuba, berbahagialah hamba yang berinfak. Tuba li 'abdin, berbahagialah hamba yang berinfak dari harta yang diperolehnya bukan dari maksiat. Jadi maksudnya apa? Bukan sesuatu harta yang kita miliki datangnya daripada sumber yang haram. Jadi sebab tu kita tengok kita lihatlah para sahabat, kita punya para awliya, para tabi'in dan sebagainya, mereka ni cukup menjaga tentang perkara yang boleh mendatangkan syubhah. Sebagai contoh, satu ketika dalam riwayat Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah yang pelopor mazhab Hanafi, dia ni seorang rahimahumullah ni, Abu Hanifah ni, dia seorang yang pandai berniaga, pandai bijak dalam perniagaan. Di satu hari ni dia mewasiatkan kepada temannya, dikatakan kepada temannya, dalam jumlah kain yang saya miliki, dia jual kain, dalam jumlah kain yang saya miliki, sebab tu orang ada jual yang pakai pakai bundle, ataupun pakai apa dia panggil, kayu, dia pakai kayu, pakai kayu, jual kain pakai kayu. Dia kata dalam jumlah kain yang saya miliki, contohnya 2 kayu ini mempunyai kerosakan, kainnya mempunyai kerosakan. Jadi bila mana kalau sekiranya ada orang yang ingin membeli, Imam Abu Hanifah wasiatkan kepada kawannya, kamu juallah dengan harga yang murah. Baik. Jadi Imam Abu Hanifah pun berlalu dan pergilah merantau ataupun berniaga. Jadi datang seorang saudagar ke kedai ataupun di tempat rumah Abu Hanifah ni, yang mana yang diwakilkan wasiat itu kepada temannya, maka temannya berurusan dengan saudagar tersebut. Jadi bila berurusan dengan saudagar tersebut mengambil kesemua jumlah kain tersebut dengan nilai 100,000 dinar. Ada riwayat mengatakan 1,000 dinar. Ada yang kata 10,000 dinar. Yang penting yang kita nak daripada cerita ni, macam mana konsep Abu Hanifah ataupun Imam Abu Hanifah bila mana dia bermuamalah dengan temannya tadi. Baik. Jadi bila dah beli sejumlah wang dinar ni wang emas, wang emas yang telah pun dimiliki oleh temannya. Jadi Abu Hanifah pun balik daripada rantauan, daripada perniagaannya, dia balik. Teman dia kata dengan kegembiraan, dia kata, wahai Imam, semuanya telah pun hasil jualan kain tu semuanya telah pun habis dijual, dengan wang dinar sekian. Jadi Imam Abu Hanifah tak tanya tentang keuntungan tu dulu. Dia tanya, kamu ada tak sampaikan kepada pembeli tadi ada 2 kayu yang rosak? Kawan dia pun istighfar,
kawan dia kata saya terlupa. Jadi kata Imam Abu Hanifah, ada sebahagian riwayat menyatakan Abu Hanifah terus mengambil sejumlah wang itu dan disedekahkan kepada anak-anak yatim. Ada pula dalam riwayat yang lain mengatakan dia sedekah ke jalan apa ni yang dikatakan untuk membina sebuah sebuah masjid ataupun jalan dan sebagainya lah. Jadi yang penting Abu Hanifah tak makan terus langsung benda syubhah ni, sebab dia boleh membawa kepada ke arah halal dan dia boleh bawa kepada ke arah haram. Jadi dalam bentuk ni dia dah wasiatkan kepada teman dia. Dia katakan kepada temannya, kalau sekiranya ada orang yang membeli, ada 2 kayu ni rosak, jadi jangan kamu jualkan, ada kain yang rosak. Jadi kalau nak jual dengan harga yang rendah. Namun kawan terlupa, dia jual dengan harga yang sama timpalannya dengan harga kain-kain yang lain. Jadi apa yang dilakukan, Imam Abu Hanifah tak ambil duit tersebut, malahan dia sedekahkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi apa yang kita dapati daripada perkara ini, bila mana kita nak lakukan sesuatu pekerjaan, pastikan dalam bentuk pekerjaan kita ni biarlah kita dapat yang halal dan tayyib. Sebab tu kita selalu doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Setiap pagi kita selalu doa, rizqan tayyiban, rezeki yang baik. Jadi rezeki ni mestilah yang baik, halalan tayyiban. Itu yang kita nak. Halal sahaja tetapi tidak mendatangkan manfaat pun tak ada gunanya para hadirin. Tapi yang kita nak, biarlah dianya datang kebaikan, manfaat kepada diri kita, kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Jadi jika harta yang dikeluarkan tidak dari harta yang baik, maka ia merupakan adab yang buruk. Dia suatu akhlak yang buruk, sebab kita peras ugut orang punya harta. Bukan milik kita, tapi kita buat seolah-olah macam hak kita. Tak boleh macam tu. Sekiranya itu dilakukan kepada kita, apa agaknya perasaan kita? Jadi kerana dia menahan yang baik untuk dirinya atau untuk keluarganya, sehingga dengan demikian dia lebih mengutamakan dirinya atau orang lain, kerana apa? Untuk ketimbangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak nampak baik depan Allah Subhanahu wa taala, dia buat perkara yang kurang elok. Maksudnya nak buat dapatkan keredaan Allah tetapi mencederakan orang lain. Maksudnya nak sedekah boleh, tapi kita dah berikan ke belum kepada ahli keluarga kita? Nafkah kepada isteri, nafkah kepada anak-anak, kepada ibu, kepada ayah dan sebagainya, ahli keluarga kita, kerabat kita. Jangan sampai bila kita menyedekahkan tetapi dia merosakkan perasaan orang-orang yang terdekat dengan kita. Jadi bila kita dah sempurnakan semua hak mereka, ada kelebihan dipersilakan. Ada kelebihan dipersilakan, tak ada masalah. Maka seandainya ia melakukan hal ini kepada tamunya dan menyungguhinya dengan makanan yang terburuk di rumahnya, nescaya dada akan merasa sesak. Jadi orang yang sentiasa nak dapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala ni, dia macam kalau dia melakukan sesuatu ataupun tinggalkan sesuatu kebaikan, kalau tak dapat sempurnakan, dia rasa macam sedih. Sebab tu ada seorang sahabat ni, dia nak solat, dan dia nak solat, dia tertinggal solat berjamaah. Dia tertinggal solat berjamaah. Dan kita dah tahu solat jamaah pahalanya sekian. Kalau solat berjamaah seorang diri, pahalanya sekian. Jadi bila mana dia tahu solat jemaah ni 27 pahala yang akan diberikan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kejarlah. Kita ni manusia tak nampak, selagi tak nampak, selagi tu kita tak percaya. Betul tak? Sebab tu kita ada rukun iman. Jadi bila kita mengimani setiap apa yang dalam Al-Quran nyatakan, dalam hadis nyatakan, kita kena beriman. Suka tak suka, itu adalah kewajipan sebagai orang mukmin. Jadi bila sahabat ni dia tak dapat solat berjamaah, dalam keadaan sedih, apa yang dia buat? Dia sembahyang solat fardu 27 kali untuk dapatkan sama taraf pahala tersebut. Jadi bila kita katakan perkara tu dalam kebaikan tu, dia rasa sedih. Jadi kalau misalnya katalah ada orang tetamu datang, dia datang kepada rumah kita, dia datang ke rumah kita, lepas tu kita nak berikan makanan untuk dia, kita nak sajikan makanan untuk dia. Adakah sajian yang kita berikan tu ala kadar ataupun kita nak berikan yang terbaik?
Jadi bila kita nak berikan yang terbaik, pastikan yang terbaik yang kita nak berikan bukan untuk dia cakap, saya datang rumah fulan ni sediakan saya begini, tak. Tetapi kita berikan yang terbaik seperti mana yang dianjurkan oleh Rasul SAW. Dan para kisah para anbiya sekalipun ada yang kita dah tahu, kisah-kisah para nabi. Contohnya Nabi Ibrahim, bila datang 2 orang tamu malaikat yang menyerupai manusia, apa yang dia siapkan? Dia siapkan seekor kambing, kan, anak kambing dia berikan. Jadi bila mana kita lihat benda itu dan kita ambil hikmahnya, ini adalah anjuran yang diajarkan oleh Islam, iaitu berbudi kepada tetamu yang hadir. Kerana tetamu yang hadir ni dia bawa kebaikan, keberkatan yang kita tak nampak. Dan keberkatan itu yang kita nak. Walaupun keberkatan tu belum kita dapati sendiri, ataupun ia dapat daripada anak-anak nanti, ataupun zulat-zulat kita yang akan mendatang. Jadi jangan takut, sebab orang yang sedekah ni Allah takkan mufliskan dia. Malahan Allah akan tambah dan terus tambah dan terus tambah nikmat yang Allah akan berikan. Sebab tu wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Bila mana kita nak menghitung nikmat Allah, kita tak dapat nak menghitungnya sebab terlalu banyak. Jadi nikmat yang kita ada, kita serahkan kepada orang lain yang memerlukan, Allah akan tambah lagi. La in syakartum la azidannakum. Selalu saya katakan, bila kamu bersyukur, Allah tambah. Baik. Jadi dia rasa sesak. Bila perkara itu berlaku kepada diri seseorang tu, dia akan lakukan yang terbaik. Jadi para hadirin, janganlah kalau orang bertandang ke rumah dan sebagainya, kita pula mengurungut dan sebagainya, apa nak masak dan sebagainya. Sekarang buku panduan masak banyak. Masaklah apa yang nak masak. Kat YouTube pun ada juga. Namun kalau sekiranya itu sahaja yang ada pada hari tersebut dan yang hadir pun datang, kalau bentuk kita berikan secara ikhlas, makanan yang tak sedap tu akan menjadi sedap untuk dijamu kepada tetamu. Tetamu akan terima dengan seadanya. Itu yang kita katakan keberkatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita sekeluarga, insya-Allah. Baik. Ini jika ia masih memandang kepada Allah. Dia pandang kepada Allah. Jika ia memandangkan kepada dirinya dan pahalanya di akhirat, maka tidaklah masuk akal orang yang mengutamakan orang lain atas dirinya. Sesungguhnya harta yang menjadi milik, mengutamakan orang lain, harta yang menjadi miliknya adalah harta yang disedekahkan. Sedangkan harta yang dimakannya pasti akan musnah. Jadi maksudnya apa? Maksudnya bila mana kita bersedekah, itu memang yang kita ada. Tetapi kalau sekiranya kita ambil hak orang lain untuk bersedekah, dia akan memusnahkan bukan diri dia saja, tetapi orang yang di sekelilingnya. Kerana harta boleh habis bila dimakan di dunia, maka tidaklah masuk akal jika membatasi pandangan hanya pada dunia dan tidak menyimpannya untuk akhirat. Jadi bila kita mempunyai harta, para hadirin yang saya kasihi, kita kena fikirkan apakah apakah bentuk yang kita nak tuai, apa yang kita nak tuai saham akhirat kita nanti, penuaian pada saham akhirat. Interest tu riba, saya minta maaf. Penuaian, selalunya kita selalu beli, ada orang beli apa, dia beli share dan sebagainya, dia beli itu dan ini untuk dapat apa, untuk dapat rebate, keuntungan duit dia lah. Tapi investment, dia invest. Saya nak cakap interest, saya nak cakap investment, saya cakap interest pula. Okay. Jadi bila dia invest ataupun dia menuai sesuatu, pastinya dia nak satu keuntungan. Tapi apakah keuntungan yang kita nak di dunia ni? Kita nak keuntungan bila mana kita dah beriman. Orang beriman ni dia percaya pada hari akhirat. Jadi kita nak saham akhirat kita itu biarlah ianya sama ataupun lebih daripada saham kita di dunia. Jadi kejarkan benda tersebut. Sebab dunia ni kalau kita ada harta, dia akan habis. Sebab tu dalam bentuk pernikahan dan sebagainya, Rasulullah SAW suruh pilih yang mana, daripada sudut kecantikan, daripada sudut nasab, nasab keturunan, daripada sudut sekufu. Rasulullah lebih tekankan kepada ketakwaan. Sebab ketakwaan ni dia akan membentuk kepada 3 benda ni. Kalau tak ada ketakwaan, kecantikan akan musnah, okay? Nasab pun akan musnah, dan juga sekufu pun akan musnah. Tapi bila ada bentuk ketakwaan, kita tidak akan melihat kepada 3 benda sahaja, 3 aspek sahaja, tetapi kita lihat kepada
bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan manusia. Jadi kehidupan kita ni di dunia ni, para hadirin, kita tak boleh terlari, tak boleh terlepas dengan hubungan dengan manusia. Sebab manusia lah kadang-kadang dia boleh menjadi saksi di hadapan Allah untuk menyatakan bahawasanya diri kita ni baik ataupun tidak. Jadi berlakulah sikap baik kepada sesama insan. Walaupun berlainan agama sekalipun, selagi mana tiada perkara-perkara yang boleh menzalimi, kita buat yang terbaik. Kita lakukan yang terbaik untuk mereka. Sebab firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 297, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan sesuatu untuk kita yang mana kita hasilkan, bila mana kita dah dapat keuntungan, kita berikan kepada manusia lain. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mahu mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata. Maksudnya kita sendiri tak nak kalau benda buruk. Memicingkan mata ni apa? Kita tutup mata. Kita tak nak. Tapi kalau benda baik, kita buka mata dengan besar. Tapi kalau benda yang tak baik, kita memicingkan mata. Jadi Allah memberikan gambaran tersebut. Kalau kamu tak suka, takkan kamu nak berikan orang lain? Jadi berikan apa yang kita suka. Datang dengan keberkatan. Contohnya, kita suka makan kek. Takkan kita makan kek yang sedap, tapi kita berikan kek untuk ibu kita contohnya, yang tak sedap. Tak apalah, ibu tak ada gigi, makan je lah. Tak, itu bukan masalah gigi, tak ada gigi dan sebagainya, ataupun kolesterol dan sebagainya. Tapi pemberian kita ni kadang-kadang kepada orang tersebut, keberkatan yang saya nak katakan, walaupun orang yang menerima tu, dia tak makan, tapi orang-orang yang di sekeliling dia makan, baca bismillah, sebutkan alhamdulillah, kita dapat kenikmatan keberkatan tu. Nampak? Itu nama dia keberkatan. Yang datang ke rumah, mungkin kenalan kita yang kita kenal 20 tahun yang lepas, sekali datang bawa 10 lori. Sebab tu kita tanya kan, rumah ni keras tak? Kalau rumah ni keras, maksudnya tembok ni kuat lah, batunya bagus lah, konkrit, boleh masuk ramai-ramai. Cuma dalam waktu COVID ni kita kena ada batasan. Datang yang kita kenal ni satu je, tapi dia bawa dia punya kerabat, maksudnya anak-anak dia, dia bawa isteri, anak, menantu. Yang kita tengok, kita nak bagi makan kepada satu orang, tapi datangnya ramai, tak apa. Kita anggap yang bila mana mereka baca bismillah, mereka alhamdulillah, doakan untuk kita, kita dapat kebaikan dan keberkatan tu. InsyaAllah Allah akan tambah balik. Para hadirin yang saya hormati, jangan takut, Allah akan tambah balik. Bentuk yang macam mana Allah nak tambah, ini adalah hikmah kepandaian Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya saya ambil sikit lagi. Kamu tidak mahu mengambilnya kecuali dengan rasa benci dan malu. Di dalam sebuah riwayat disebutkan 1 dirham mengalahkan 100,000 dirham. 1 dirham mengalahkan 100,000 dirham. Maksudnya, kalau sekiranya pemberian kita itu ikhlas, 1 dirham itu lebih baik daripada 150 dirham. Dirham ni wang perak. Kerana 1 dirham tersebut dikeluarkan dari harta yang terbaik. Kita keluarkan yang terbaik, para hadirin. Tapi kalau kita keluarkan $150, tapi mulut kita dan sebagainya, mengata dan sebagainya, saya dah bayar 150, ini semua saya punya. Maksudnya, saya dah bayar untuk masjid, elektrik saya boleh buka dan sebagainya, mulut ni dan sebagainya. Itu kita nak kena jaga, nak kena jaga, para hadirin. Baik, dengan hati yang redha dan gembira, sedangkan 100 dirham tersebut dikeluarkan dari harta yang tidak baik, yang menunjukkan bahawa ia tidak mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kita nak utamakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat terlebih dahulu, adakah kita dah keluarkan infak kita ataupun kita punya
kewajipan nafkah kepada siapa? Kepada anak, kepada isteri, dah kita lakukan ke belum? Sebelum kita nak keluarkan yang lebih, maksudnya keluaran yang lebih. Dan misal kata kita dah keluarkan kepada mereka, dah berikan yang terbaik untuk mereka, iaitu ahli keluarga kita, kita nak sedekahkan pula, pastikan barang yang kita nak berikan itu barang yang kita cintai, barang yang kita suka, kita berikan. Kalau sekiranya kita terima barang yang tidak baik, adakah kita akan menerimanya? Itu adalah satu pertanyaan, dan para hadirin kena fikir-fikirkanlah bersama. Jadi para hadirin yang saya kasihi dan hormati, marilah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati diri kita, memberkati ahli keluarga kita, dan marilah sama-sama kita terus menyokong infak dana Masjid Kampung Segelap dalam siri wadah ilmu ini. Mudah-mudahan saham akhirat yang kita lakukan ini tidak diketahui oleh orang lain, tetapi hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan. Baiklah, yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.